Tajuk utama 6 Muharram 25 Ogos, curi kenderaan lembu dan samun, reman geng Labi disambung. Beruang masuk kampung, penduduk bimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin. Reman ke atas 3 lelaki anggota kumpulan geng Labi disambung 5 hari lagi bagi membantu polis melengkapkan siasatan. Ketiga-tiga mereka sebelum ini dikehendaki polis selepas terlibat dalam kegiatan curi kenderaan, curi lembu dan samun yang berlaku di sekitar Kulim, Sungai Petani dan Baling. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Azhar Hashim, ketiga-tiga anggota geng Labi ini ditangkap pada 18 Ogos lalu selepas polis mengejar dan menembak kereta yang dinaiki mereka. Dalam kejadian pada jam 5.30 petang itu, polis terpaksa melepaskan 6 das tembakan mengenai tayar kiri dan kanan kereta jenis Nissan Sefiro di kawasan Merbau Pulas dekat Kulim. Katanya sebaik pemeriksaan di dalam kereta, polis menemui sepucuk pistol tiruan, sebilah pedang samurai, parang panjang, sabit, 3 paket lut sinar berisi dadah, peralatan mencuri kenderaan dan peralatan mencuri lembu seperti sumpit dan ubat pelali. Sebelum ini, kesemua suspek sudah direman 7 hari bermula 19 Ogos lalu. Di Pahang, 2 lelaki orang kurang upaya OKU antara 12 individu yang ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dalam satu operasi pencegahan dadah di Maran awal pagi. Suspek OKU yang berusia 47 dan 40 tahun itu ditahan di rumah mereka ketika sedang tidur. Turut ditahan pasangan suami isteri yang berusia 39 dan 27 tahun dalam operasi yang dijalankan di kawasan Felda dan kawasan berisiko tinggi di daerah Maran. Operasi yang bermula jam 12.30 pagi dan berakhir jam 6 pagi itu diketuai Ketua Pegawai AADK Maran, Adlina Abdul bersama 20 pegawai dan anggota. Ketika serbuan, ada yang cuba melarikan diri dan bersembunyi, namun semua usaha tersebut gagal. Berdasarkan aduan awam dan risikan yang kita jalankan selama lebih kurang 2 minggu, malam tadi kita telah menjalankan operasi cegah di sekitar Felda dan di kawasan berisiko tinggi di daerah Maran, dan hasil daripada itu kita telah menahan seramai 12 orang yang disyaki penagih dadah. Justru itu saya menyeru agar lebih ramai ahli keluarga dan masyarakat untuk tampil menyalurkan maklumat kepada ADK untuk kita sama-sama membantu mereka-mereka yang terlibat dengan penagihan dadah diberi rawatan yang sewajarnya. Kesemuanya ditahan berusia antara 21 hingga 47 tahun dan ujian saringan air kencing mendapati mereka positif dadah jenis metamfetamin dan morfin. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998. Manakala di Pulau Pinang, seorang mekanik didakwa di Mahkamah Session Butterworth atas pertuduhan merogol seorang remaja perempuan berusia 17 tahun 8 Ogos lepas. Bagaimanapun, Muhammad Amar Zahid Nur Azhar, 19 tahun, membuat pengakuan tidak bersalah. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan tersebut di atas tilam dalam bilik di sebuah rumah di Kampung Permatang, Sungai 2, Butterworth pada jam 2.30 pagi. Dia didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan syarat tambahan tertuduh tidak boleh mengganggu mangsa. Kes disebut semula pada 23 September sementara menunggu laporan ujian asid deoksiribonukleik DNA. Di Mahkamah Session Seremban, pengarah Politeknik Nilai didakwa atas 7 pertuduhan rasuah pada 2018. Nazri Idris, 57 tahun, dilaporkan terbabit dalam perlantikan syarikat pembekalan dan perkhidmatan serta menerima wang suapan berjumlah RM15,000.
Mengikut pertuduhan pertama hingga keempat, Nazri didakwa menggunakan kedudukannya untuk memilih 4 syarikat yang mempunyai hubungan dengannya. Pelantikan syarikat itu adalah bagi membekalkan perkhidmatan dan pembekalan untuk 2 bengkel di samping menyediakan tenaga pengajar dan membekalkan barangan serta komponen kursus. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Bilik Pengarah Politeknik Nilai Kompleks Pendidikan Bandar Enstek antara November hingga Disember 2018. Manakala bagi pertuduhan ke-5 hingga ke-7, tertuduh didakwa menerima RM4,000 dan RM3,000 yang dipindahkan secara dalam talian ke dalam akaun Ismail Syamsuddin. Tertuduh juga didakwa menerima wang tunai RM8,000 yang semuanya dari syarikat TAS Solutions Enterprise. Syarikat berkenaan mempunyai hubungan dengan kerja rasmi pembekalan dan perkhidmatan program sama yang dianjurkan Politeknik berkenaan. Kesalahan itu dilakukan dari 15 Disember 2018 hingga 28 Januari 2019. Bagaimanapun tertuduh mengaku tidak bersalah sebelum Hakim Madiha Harullah membenarkan tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin RM40,000. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan 24 September ini. Penduduk kampung Padang Tara di Hulu Terengganu hidup dalam kebimbangan ekoran kemunculan sekumpulan beruang di kampung tersebut sejak beberapa bulan lalu. Beruang yang dianggar setinggi kira-kira 7 kaki itu hampir setiap malam menghampiri rumah penduduk untuk mencari makanan. Menurut salah seorang penduduk kampung itu, Nazri Muhammad Nawi, kali terakhir beruang muncul di sekitar rumahnya pada malam semalam. Tapi sekarang ni kadang saya bimbang sebab saya ni kadang-kadang malam lepas maghrib pergi surau. Pergi surau gitu. Orang di rumah pun pergi surau juga. Kita bimbangnya takut kita balik kat rumah tu, dia ada. Dia adanya marah. Takut dia marah ya. Setakat ni dia tak marah lagi. Kemungkinan dia sakit ke apa ke, dia marah. Itu tak tahulah. Penduduk mendakwa terdapat 5 ekor beruang yang dilihat berkeliaran di sekitar kampung dan berhampiran rumah penduduk. Seorang lagi penduduk kampung Padang Tara, Muhammad Apandi Sidik berkata, dia mengalami kerugian hampir RM10,000 apabila 10 sarang kelulut yang diusahakannya dirosakkan beruang. Namun semenjak dia memasang pagar elektrik, kejadian beruang muncul di rumahnya untuk mencari madu mula berkurangan. Kalau macam tu, macam saya tengok tu kan, tu adalah mungkin cepat sikit pulih sebab dia ambil madu di atas. Tapi kalau dia seluk tu 2 tahun saya rasa tak pulih lagi. Yang kita tengok belakang tadi dia seluk tu. Dia seluk sampai dalam. Harapan kita nak, tak tahu nak. Harapan kita kalau boleh orang boleh letak nak. Biar dia pantau sikit. Sebab benda tu masih ada. Beruang masih ada kampung. Sementara itu, Pengarah Perhiritan Terengganu Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof ketika dihubungi berkata pihaknya telah mendapat aduan daripada penduduk. Susulan itu, anggota perhiritan telah memasang 2 buah perangkap beruang di beberapa lokasi yang telah dikenal pasti menjadi laluan haiwan berkenaan. Warga asing boleh ke masjid 1 September ini. Alhamdulillah, bertemu kembali. 5 murid sekolah rendah di Kedah disahkan positif COVID-19 berkaitan kluster tawar. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kesemua kes tersebut dikesan melalui pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat kes positif kluster tersebut. Sekolah tersebut telah pun ditutup, tetapi yang pasti kita tengah menjalankan siasatan. Ada kemungkinan jangkitan tu daripada seorang ibu kepada anak dan anak tersebut ada berkawan dengan di sekolah yang sama dan menjangkiti rakan-rakan sekolah. Itu generasi yang ketiga, bukan generasi pertama ataupun kedua. Hasil siasatan mendapati kesemua yang dijangkiti merupakan kontak rapat kepada kes ke-9,197 membabitkan seorang murid prasekolah yang telah dilaporkan 16 Ogos lepas. KKM kini sedang menjalankan saringan dan siasatan lanjut terhadap mereka yang terdedah dengan kanak-kanak tersebut. Dalam pada itu, 11 kes baru COVID-19 direkodkan hari ini dengan 9 kes tempatan. 5 daripadanya melibatkan kluster tawar.
Mulai 1 September, warga asing akan dibenarkan menunaikan solat secara berjemaah di masjid dan surau. Ia sebahagian daripada kelonggaran baru prosedur operasi standard SOP solat berjemaah yang dipersetujui kerajaan. Kita bersetuju supaya warga asing yang bekerja di negara kita dibenarkan untuk berjemaah, bersembahyang berjemaah, bersolat jemaah mulai 1 September 2020. Walau bagaimanapun, mereka juga perlu berdaftar. Dan pihak masjid boleh menentukan. Kalau sudah pun mencukupi, tidak ada ruang lagi untuk mereka, jadi itu adalah keputusan jawatan kuasa masjid sama ada membenarkan tidak. Warga asing sebelum ini sama sekali tidak dibenarkan untuk menunaikan solat berjemaah di masjid dan surau walaupun ia telah dibuka dengan pematuhan SOP yang ketat. Dalam hal itu, kerajaan juga mengumumkan untuk tidak lagi mewajibkan jemaah membawa sejadah sendiri ke masjid. Bagaimanapun, amalan membawa sejadah masih lagi digalakkan. Sebelum ini, individu yang tidak membawa sejadah tidak dibenar memasuki masjid. Penurunan harga siling bagi pelitup muka 3 lapis adalah sama bagi saiz kanak-kanak dan dewasa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi berkata, ini kerana kajian yang dibuat mendapati kos pembuatan face mask tidak bergantung kepada saiz semata-mata. Walaupun ukuran dia kecil daripada yang digunakan oleh dewasa, akan tetapi di peringkat pengilang, dia tak dapat mengira sebegitu kerana the wastage pun ada. Jadi, saiz kilang untuk kanak-kanak tidak juga jauh kecil daripada yang untuk dewasa. Jadi, kami dapati selepas buat kajian, tidak dapat dikurang mengikut saiz sebegitu sahaja. Ya? Jadi, perlu harga yang sama untuk kanak-kanak. Sementara itu, katanya harga siling baharu pelitup muka dijangka akan diumumkan pada hujung September atau Oktober depan setelah kajian selesai. Jelasnya, buat masa ini 1.5 juta pelitup muka mampu dihasilkan oleh 10 pengilang tempatan dalam tempoh sehari dan 4 lagi kilang baru akan memulakan operasi Oktober ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rasa Cha Kee-chin sama ada harga siling pelitup muka akan diturunkan secara berperingkat memandangkan bekalan face mask sudah mencukupi. Dengan kerjasama yang baik daripada pihak pengimport ataupun pengilang. Kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah dibenar menggantikan pemakaian pelitup muka pakai buang kepada pelindung muka atau face shield ketika di sekolah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kelonggaran itu mengambil kira kos pembelian pelitup muka pakai buang yang membebankan keluarga tidak berkemampuan, khususnya yang memiliki ramai anak. Jadi ini untuk mempermudahkan dan memberikan sedikit ruang kelonggaran kepada pelajar-pelajar daripada pelajar-pelajar miskin, keluarga miskin dan sebagainya, sebab saya difahamkan harga face shield adalah lebih kurang RM3 hingga RM5 saja dan mereka boleh menggunakan sampai berbulan-bulan. Hanya Kementerian Kesihatan perlu keluarkan dari segi garis panduan bagaimana nak mencuci dengan sabun ke dengan apa-apa pun. Jelas beliau, penggunaan face shield lebih menjimatkan berbanding pelitup muka pakai buang yang berharga RM1 sekeping dan perlu ditukar setiap hari. Bagaimanapun, penggunaan face shield bersama pelitup muka adalah lebih baik dan digalakkan. Menurutnya, keputusan mesyuarat khas menteri-menteri mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah dipersetujui Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Sementara itu, sejak diwajibkan pemakaian pelitup muka pada 1 Ogos lalu, penggunaannya terus meningkat. Namun yang menjadi kebimbangan, pembuangannya yang menjadi tidak terurus dan merata-rata dikuatiri beri kesan buruk kepada individu lain dan juga alam sekitar. Dan bagi mendapatkan perincian mengenainya di talian Skype, Pengarah Jabatan Keselamatan Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Ramzi Muhammad Husin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan TV Al Hijrah pada malam ini. Ya, terima kasih.
Baik, Prof. Saya nak tanyalah kan, apabila kita memakai pelitup muka ni, rembesan pernafasan pada face mask ataupun bakteria yang dah ada pada pelitup muka dan kemudiannya dibuang pula merata-rata. Jadi apa kesannya pada manusia, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat secara tidak langsung, pembuangan merata-rata pelitup muka ni dapat memberi satu kesan kepada jangkitan yang akan berlaku kepada orang yang lain, seumpamanya. Jika kalau kita lihat, kalau kita buang di kawasan taman permainan, kawasan tempat makan dan sebagainya, pekerja-pekerja yang mengambil dan menguruskan pelitup muka itu akan terdedah kepada bahaya dan juga bakteria yang ada di pelitup muka tersebut. So ini memberi kesan secara tak langsung berlakunya jangkitan kepada penyakit tersebutlah. Jadi Prof, kuantiti yang banyak yang ada sekarang sebab semua orang memakai pelitup muka, jadi mungkin sedikit sebanyak menyukarkan proses pelupusan ataupun jika proses itu tidak dilakukan dengan betul, apa agaknya kesan kepada alam sekitar? Kalau kita lihat dalam konteks kesan jangka masa yang panjang, kalau kita lihat sini dalam konteks program alam sekitar oleh United Nations umpamanya, mereka menghalang dalam konteks kalau open dumping, open burning dan sebagainya. Ini akan menyebabkan kesan ataupun kepada kesihatan manusia itu sendiri. So kalau kita lihat begitu, ia akan memberi kesan kepada kualiti udara, kualiti air dan sekitaran kita sendiri. So sepatutnya perlu ada satu garis panduan yang kita perlu lihat dan perkemaskan supaya pengurusan di peringkat yang lebih terperinci perlu diadakan untuk mengawal penyebaran penyakit melalui pelupusan pelitup muka dan sebagainya. Sebab kalau kita kata kalau banyak yang bergejala dalam konteks yang sama, ia akan memberi kesan yang besar kepada sekitaran dan juga manusia itu sendirilah dan juga dalam jangka panjang. Betul, baik. Jadi sebenarnya Prof, apa langkah betul dalam pembuangan pelitup muka ini? Adakah perlu direct ke tong sampah atau perlukah ia diletakkan dalam plastik dahulu atau bagaimana? Kalau kita lihat dalam konteks sedikit saya ambil dalam konteks Islam, kita berhubung manusia berhubung kait dengan alam sekitar. So pelitup muka ini merupakan satu benda yang perlu kita uruskan dengan cara betul. Dan kalau kita lihat balik dalam konteks yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan umpamanya, terdapat beberapa 4 step yang kita perlu ikut. Mungkin saya boleh ulang apa yang diuraikan oleh Kementerian Kesihatan. Umpamanya kalau kita buka kita punya pelitup muka tu, yang kedua kita lipat secara elok dan kita masuk ke dalam tong sampah yang bertutup. Ingat di sini, tong sampah yang bertutup supaya penyebaran pencemaran udara tidak berlaku di situ. Dan seterusnya kaedah yang sulit basuh tangan kita sendiri. So kalau kita balik pada persoalan yang saya ceritakan tadi itu, perlu kepada tidak perlu kepada plastik sebab yang ini akan meningkatkan lagi penggunaan plastik itu sendiri. Tapi dalam konteks yang sama, kalau kita lihat apa yang dikaitkan, apa yang di-highlightkan oleh Kementerian Kesihatan ni, perlu kepada tong sampah yang bertutup dan seterusnya dalam tong sampah itu perlu ada satu plastik yang besar supaya senang untuk dibawa ke tempat pelupusan dan sebagainya. Itu yang saya dapat lihat yang perlu kita ketengahkan apa yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. InsyaAllah. Ya, jadi itu satu yang baru yang perlu kita educate kepada masyarakat agar membuang pelitup muka itu dalam tong sampah yang bertutup Prof Ya, insyaAllah. Ya. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Ramzi Muhammad Husin, iaitu Pengarah Jabatan Keselamatan Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan Islam Universiti Islam Antarabangsa. Terima kasih di atas perkongsian dan juga input yang bermanfaat. Dalam pada itu, tinjauan wartawan kami Khadizah Faizal di sekitar Ibu Negara menunjukkan sikap segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dengan membuang face mask sesuka hati, di mana kesedaran sivik rakyat kita. Sepanjang tinjauan saya siang tadi, perilaku segelintir masyarakat yang tidak bermoral terbukti apabila melihat pelitup muka hanya tertebaran dan ditiup angin di bahu-bahu jalan walaupun tong sampah telah disediakan. Sisa pelitup muka yang saya lihat bukan sedikit dan kawasan tempat letak kereta merupakan lokasi mudah saya temui sisa itu bersama sampah sarap yang lain. Baik remaja atau dewasa.
Kalau pakai masuk dah pakai tu, kalau boleh kita buang tempat yang elok. Jangan bersepah kat tepi jalan ke mana-mana. Kawasan ni memang banyak. Ni dah nampak bawang putih. Orang pakai, lepas pakai dia campak. Dia bukan nak simpan dalam beg plastik ke. Kalau sehari tu macam sebelah pagi tadi sebelum cleaner buat kerja-kerja pembersihan, memang banyaklah dibuang daripada atas ke bawah. Lepas tu persekitaran memang kita nampak mana-mana kita berjalan pun memang ada nampak mas penutup muka ni berterabur sana sini. Sementara itu, saya juga sempat menemui seorang pemandu lori Alam Flora, Amirullah Azimai. Katanya dianggarkan lebih 100 keping sisa pelitup muka yang telah dikutip setiap hari di sekitar lembah pantai hingga ke jalan Pantai Baru. Saya pemandu lori, jadi memang saya tengok orang yang sapu ni memang banyak pelitup ni dibuang. Daripada Pantai Dalam ke Bangsa, Pantai Baru, anggaran saya dalam satu hari lebih pada 100 keping. 100 keping pelitup muka. Anggaran saya yang dibuang lah. Yang dibuang merata lah. Sebab kita akan jumpa di sia-sia kaki jalan kan. Tambahnya, ia bukan sahaja mencemarkan penglihatan dan menjejaskan alam sekitar, malah merisikokan keselamatan petugas Alam Flora yang melakukan kerja-kerja pembersihan kerana mereka antara golongan yang terdedah kepada pelitup muka yang berkemungkinan mempunyai virus yang masih aktif. Kira-kira 50 meter daripada hujung sehinggalah ke tempat yang saya duduk sekarang ini, telah saya temui lebih kurang kira-kira 20 keping pelitup muka dibuang merata-rata tempat. Dan seperti yang dapat anda lihat, bukan sekadar pelitup muka tetapi juga sampah sarap yang telah dibuang oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Bukan sekadar memberi bahaya kepada individu yang berhampiran dengan pelitup muka ini tetapi juga menjejaskan alam sekitar. Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Gaza isytihar perintah berkurung selama 48 jam. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kelewatan pembentangan laporan tahunan dan penyata keuangan 2018 berpunca dari Pelan Pemulihan dan Penstrukturan TH yang dilaksanakan kerajaan terdahulu, rumit dan tidak pernah dilakukan sebelum ini. Ia menjadikan proses pengauditan oleh Jabatan Audit Negara memakan masa yang lama. TH dalam satu kenyataan berkata sijil audit bersih dari Ketua Audit Negara dikeluarkan pada 21 November 2019. Pada masa yang sama, TH perlu mendapatkan ulasan dari agensi kerajaan berkaitan dan ia hanya diperoleh pada 19 Disember 2019. Ia kemudian diserahkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu untuk dibentangkan di Mesyuarat Jemaah Menteri, seterusnya di Parlimen selepas mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Laporan tahunan dan penyata kewangan TH bagi tahun 2018 tidak dapat dibentangkan pada tahun 2019. Perikutan sidang Parlimen telah berakhir pada 19 Disember 2019. Perancangan asal pembentangan laporan ini yang dijadualkan pada Mac 2020 juga terpaksa ditangguh Ekuaran Pertukaran Kerajaan dan penangguhan sidang Dewan Rakyat ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia kemudian dibentangkan di Parlimen pada 25 Ogos selepas diluluskan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 Ogos lalu. Sementara itu, laporan tahunan dan penyata keuangan TH bagi tahun 2019 masih dalam pengauditan dan akan dibentangkan di Parlimen selepas Mesyuarat Jemaah Menteri. Hampir 1 juta penjaja kecil yang tidak berdaftar dengan mana-mana agensi akan dibantu bagi urusan pendaftaran dan pembiayaan keuangan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kajian sedang dijalankan bagi mengenal pasti golongan sasar di seluruh negara bagi tujuan tersebut. Jadi saya telah mengarahkan kementerian saya untuk membuat kajian berapakah jumlah ini seluruh negara. Dan saya juga berbincang dengan pihak Bank Negara berhubung dengan ini. Saya juga mendapat data daripada Bank Negara. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Ketua, insya-Allah apabila sensus yang berlaku sekarang ini telah terlaksana dalam masa 3 bulan yang akan datang, saya akan mendapat
maklumat yang terperinci mengikut negeri berapakah jumlah penjaja, peniaga kecil-kecilan yang informal ini belum berdaftar ini di seluruh negara, dan saya membuat proses untuk pendaftaran dan macam mana untuk membantu mereka-mereka ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai keperluan penyelarasan bidang kuasa pihak berkuasa tempatan PBT bagi membantu penjaja kecil-kecilan. Jelas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, golongan penjaja tersebut tidak mendapat pembelaan sewajarnya ketika pandemik COVID-19 melanda negara dan hanya menerima sumbangan secara peribadi termasuk beberapa pakej rangsangan oleh kerajaan. Secara keseluruhan, hampir 80% penjaja kecil-kecilan terdiri daripada golongan Bumiputera, manakala selebihnya kaum Cina dan India. Sikit laporan luar negara. Gaza isytihar perintah berkurung selama 48 jam buat kali pertama selepas 4 kes COVID-19 dikesan di wilayah itu. Kesemua jangkitan berkenaan membabitkan sebuah keluarga di kem pelarian Al-Maghazi. Memetik Anadolu, ia merupakan kes pertama yang direkodkan berlaku di populasi awam. Adapun kes COVID-19 yang dilaporkan sebelum ini hanya melibatkan mereka yang dikuarantin di pusat kuarantin selepas pulang dari luar negara. Justru siasatan sedang dijalankan bagi mengesan punca jangkitan dan penutupan penuh dikenakan di kem Maghazi. Perintah berkurung yang dikenakan di seluruh wilayah itu akan menyebabkan semua perniagaan, sekolah, masjid dan kedai makan ditutup sepenuhnya. Setakat ini terdapat 109 kes COVID-19 di pusat kuarantin di Gaza dengan 72 daripadanya telah pulih. Hanya satu kes kematian direkodkan melibatkan seorang wanita yang mempunyai masalah kesihatan. Sekurang-kurangnya 30 penduduk masih terperangkap selepas pangsapuri 5 tingkat di selatan Mumbai, India runtuh. Operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan setakat ini berjaya mengeluarkan 60 orang manakala seorang penduduk ditemui maut. Kejadian yang berlaku pada lewat petang semalam di Bandar Mahat Selatan Mumbai memaksa 3 pasukan tindak balas bencana bekerja pada waktu malam bagi mencari 100 mangsa yang dikuatiri tertimbus. Menurut beberapa pegawai, ramai penduduk daripada 47 unit pangsapuri itu telah meninggalkan bandar tersebut untuk mengelakkan diri daripada terkena jangkitan pandemik COVID-19. Punca kejadian masih tidak diketahui, tetapi insiden seumpama itu merupakan kejadian yang biasa berlaku ketika musim monsun Jun hingga September berikutan struktur bangunan yang usang serta pembinaan yang tidak mematuhi spesifikasi. Sekian berita Al-Hijrah. Sebelum berpisah, sama-sama kita renungi kata-kata hikmah nukilan Imam Hassan Al-Basri rahimahullah ini. Di antara tanda berpalingnya Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukannya pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.